Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidania bin Muhammad Zalaluddin Zaini, Nombor kad matrik 08 DKA 17F1316. Dan saya daripada kelas DKA 6A. Dan pensyarah penilai saya adalah Puan Dalila binti Syamuddin. Saya akan membentangkan mengenai pembentangan latihan industri. Baiklah, saya akan mulakan dengan latar belakang syarikat. Nama syarikat tempat saya berlatih tu adalah Majlis Bandaraya Seremban Negeri Sembilan Darul Khusus, yang ditubuhkan pada tahun 1897. Sewaktu itu dikenali sebagai lembaga kesihatan yang bermisikan menyediakan perkhidmatan pintar dan efisien berkualiti dan telus bagi memastikan warga Bandaraya Seremban menikmati kehidupan yang selesa dan sejahtera, yang bermisikan bandaraya pintar yang mampan, bersih dan berdaya maju. Jika ditengokkan daripada plan dan lokasi syarikat tersebut, dia terletak berdekatan dengan Taman Perumahan Forest Heights. Dan apa yang menariknya tentang syarikat ini adalah dahulu bangunan ini adalah sebuah mall ataupun pasaraya yang dijadikan sekarang ini adalah tempat di mana penjawat awam menjalankan kerja mereka. Jadi anda boleh bayangkan berapa besar tempat ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sejarah syarikat ini mengikut tahun. Pada tahun 1897, ia dikenali sebagai lembaga kesihatan. Sewaktu itu adalah zaman di mana pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kemudian, selepas Perang Dunia Kedua, pada tahun 1946, ia dikenali sebagai lembaga bandaran. Ini kerana pembangunan di Seremban semakin pesat. Dan pada tahun 1953, ia dikenali sebagai Majlis Bandaran Seremban. Dan pada Mac 1979, ia dikenali sebagai Majlis Pembandaran Seremban. Dan baru-baru ini, kita digemparkan dengan berita bahawa Seremban akan menaik tarafkan sebagai bandaraya pada 20 Februari tahun 2020, yang diisytiharkan oleh Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, yang sudah dikuat kuasa pada tahun 2020 bermulai 1 Januari, yang bermotokan mampan, bersih, sejahtera. Ini adalah sangat tally dengan MBS itu, iaitu Majlis Bandaraya Seremban, dan dia akan menjadikan mampan, bersih dan sejahtera. Okey. Kemudian kenapa syarikat ini mampu menjadi Majlis Bandaraya? Sebenarnya cadangan ni telah dibuat pada tahun 2008 dan diluluskan kerana mematuhi beberapa akta, iaitu Akta Tempatan, Akta 171, Seksyen 4/2, yang berkata pihak berkuasa negeri dengan runding dengan menteri dan pihak berkuasa tempatan boleh melalui pemberitahuan dalam warta menukar taraf sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan, dan mematuhi Seksyen 4/3, pihak berkuasa negeri dengan berunding dengan menteri dan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya boleh melalui pemberitahuan dalam warta mengubah sempadan mana-mana kawasan pihak berkuasa tempatan. Jadi gabungan ini dibentuk oleh Majlis Pembandaran Seremban dan Majlis Pembandaran Nilai, yang bergabung, jadilah ia membentuk sebagai Majlis Bandaraya Seremban. Okay, pada carta organisasi Majlis Bandaraya Seremban, saya diletakkan di bawah Jabatan Kejuruteraan yang dipimpin oleh Encik Sabaruddin bin Sulaiman. Dan di bawah Jabatan Kejuruteraan ini, saya ditempatkan di bawah unit jalan dan unit saliran 1
yang dipimpin oleh Encik Noh Nurul Musyawir bin Abdul Aziz, juga sebagai penyelidik saya. Di bawahnya terdapat 3 lagi penolong jurutera yang memastikan kerja unit jalan dan saliran ini berjalan dengan lancar. Di bawah Jabatan Kejuruteraan mempunyai lebih kurang 7 unit, yang satunya di bengkel Majlis Bandaraya dan berbakinya lagi di office itu. Jadi skop kerja saya lebih kepada membantu penolong jurutera menjalankan tugasnya. Seperti contoh, saya menjalankan penyiasatan terhadap aduan awam yang diterima oleh Majlis Bandaraya. Kedua, jalankan operasi pemeriksaan ke atas projek yang sedang berlangsung ataupun sudah siap. Yang ketiga, mengukur jalan longkang untuk dikemaskini data dalam maris tujuan kuantiti sebuah harga, pelarasan kerja dan bagi tujuan permohonan pembentukan. Kemudian mengurus, menyusun, menyediakan dokumen sebuah harga. Seterusnya menguruskan dokumen pembayaran kepada kontraktor yang sudah siap projeknya. Yang terakhir, jalankan aktiviti rawatan tapak bersama para kontraktor. Jadi apa yang saya dapat daripada latihan industri ini yang tidak saya dapat di semasa saya di Politeknik, antaranya adalah coring test ataupun namanya ujian teras. Coring test ini bertujuan untuk menguji ketebalan jalan yang baru dibuat ataupun jalan yang baru diturap semula. Syarat untuk melepas ujian ini adalah jalan itu setelah ditebuk, sampelnya mestilah tebal 50mm hingga ke 60mm. Ketebalan ini ditentukan oleh JKR sendiri. Jadi pada pendapat saya, jika mana-mana jalan yang tidak mengikuti ketebalan jalan yang telah ditetapkan ini, kemungkinan jalan itu berbahaya kepada pengguna yang ingin menggunakan jalan raya itu, yang sejurusnya boleh mengundang kepada kemalangan. Jadi langkah-langkah untuk menjalankan coring test ini, satu, alatannya mestilah perlu ada, iaitu alat coring machine itu sendiri. Jadi coring machine ini diletakkan kepada permukaan jalan yang telah diturap semula ataupun dibina. Kemudian ditebuk, sampelnya diambil dan diukur adakah ketebalan jalan yang baru dibina itu ataupun yang baru diturap itu mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan, iaitu setebal 50 ke 60mm. Jadi cadangan penambahbaikan saya kepada Politeknik adalah memberikan skop-skop yang lebih terperinci tentang apa yang pelajar perlu pelajari sewaktu menjalankan latihan industri. Ini boleh mengelakkan kaki tangan ataupun staf-staf syarikat itu mengambil kesempatan ke atas pelajar ini. Sebagai contoh, mereka menyuruh pelajar untuk membeli barang dapur mereka, sedangkan itu adalah tidak wajar sama sekali dilakukan oleh kaki tangan syarikat itu, kerana itu tidak ada dalam skop yang kami perlu pelajari di tempat syarikat itu. Dan kepada firma pula, pelajar harus ditempatkan kepada semua unit jabatan mereka supaya mereka dapat memperluaskan lagi ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Seperti bidang saya, seharusnya saya ditempatkan di semua unit di Jabatan Kejuruteraan itu, kerana bidang saya adalah bidang yang menyeluruh. Jadi saya boleh mempelajari sebagai contoh di bahagian unit elektrik ataupun unit bangunan. Yang kedua adalah kaki tangan di firma khususnya Jabatan Kejuruteraan haruslah menunjukkan sikap yang baik kepada pelajar yang menjalani latihan industri di situ,
supaya ini dapat memupuk semangat integriti terhadap generasi muda yang akan datang, yang akan bekerja di situ. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.